Kerana apa? Kerana lahum qulubun la yafqahuna biha, iaitu dia mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hidup mereka. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum azanun la yasma'una biha, dan mereka mempunyai telinga, kata Allah, tetapi tidak mahu mendengarnya. Bahkan Allah memberi gambaran, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, binatang ternak, kata Allah. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Baik, kalau kita lihat hadis ini, kalau kita lihat suratul A'raf ayat 179 ini, Allah memberi gambaran kepada manusia, di mana Allah berfirman, dan sesungguhnya pasti, walaqad zara'na, dan sesungguhnya pasti kami jadikan neraka jahanam itu isinya daripada apa? Manusia dan juga jin. Yang pertama, manusia dan jin. Laqadna katsiran minal jinni wal ins, jin dan manusia. Sebab masuk neraka Allah Subhanahu wa taala 3 perkara. Tak payah kita fikir nak minum arak, tak payah kita fikir nak rasuah, tak payah kita fikir berzina dan sebagainya. Cukup 3 perkara ini, tak guna. Allah bagi tahu mereka ini lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka ada hati tetapi tak mau guna hati itu untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka ada mata tetapi tidak mempergunakan mata mereka untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, walahum azanun, mereka ada sepasang dua telinga tetapi mereka tak menggunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, kata Allah. Siapa mereka? Iaitu tergolong dalam golongan manusia dan jin yang tidak menggunakan pandangan iaitu penglihatan dan juga pendengaran dan juga hati. Cukup 3 ini, maka termasuklah manusia di dalam kategori yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Jadi hari ini salah satu tanda kita mensyukuri nikmat Allah iaitu nikmat pendengaran. Maka waktu yang sedikit di antara maghrib dan isyak itu diusahakan sebaiknya, kalau tidak duduk di dalam majlis ilmu pun ada waktu-waktu yang boleh duduk bertalaqi ataupun membaca Al-Quran, ataupun apa jua perkara-perkara yang bermanfaat ketika ini. Jadi pada malam ini mudah-mudahan sebab itu Allah mengurniakan keberkatan ilmu kepada kita. Baik, jadi pada malam ini seperti yang tempoh lalu kita berhenti pada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kita merawat penyakit menggunakan kai. Walau bagaimanapun kai itu dilarang. Tidak masuk dilarang itu secara direct. Maksudnya kita faham kalau guna kai ini iaitu besi panas. Namun yang dimasukkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ini adalah kalaulah ada rawatan yang lebih diutamakan, kai itu last sekali. Tapi kalau tak ada, barulah dibolehkan. Namun bukanlah kai itu dipermudahkan dengan semudah-mudahnya, sebab dia ada kesan yang buruk. Dia mematikan saraf-saraf dan juga sel-sel yang baik. Kalau kita definisikan akhir zaman sekarang ni, kai itu seperti apa? Iaitu laser. Rawatan menggunakan laser, antaranya kemoterapi. Itu guna laser. Kalau buat rawatan kemoterapi ini, dia bukan sekadar mematikan sel-sel yang
buruk tu, kanser tu malah sel-sel baik sekali akan lenyap. Itu kesan dia. Dah tak ada pilihan, maka dibolehkan. Itu pun atas usaha ikhtiar yang kita boleh usaha. Baik, jadi pada malam ini insya-Allah kita akan masuk topik baru, iaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengubati epilepsi. Apa itu epilepsi? Penyakit sawan ataupun histeria, ataupun kita namakan hari ini, kalau kita lihat bahasa moden hari ini, saraf di kepala. Epilepsi ataupun kita katakan sawan. Hadis ini ia berkaitan dengan seorang wanita. Suatu hari seorang wanita itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu hadis yang dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim juga mengeluarkan hadis tersebut. Hadis daripada Atha bin Abi Rabbah dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Siapa kenal Ibnu Abbas? Ada yang kenal? Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas pakcik Nabi, pakcik dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kumpulan ataupun kita namakan sebagai jalur keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdul Muttalib, antara yang berimannya adalah Abbas, kemudian Hamzah. Ini bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling sedih, bila bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, iaitu Sayyidina Hamzah. Nabi sedih. Kisah ni kita sahabat Nabi ataupun salah silah keturunan ataupun keluarga terdekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita nak sedikit info, kita perlu kenal siapa Ibnu Abbas. Baik. Di antara bapa-bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarang kita dengar tentang Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini tugasan dia ni wazirah, kementerian yang menjaga tentang haji. Kalau orang buat haji, dia yang akan sediakan untuk minuman. Ini waktu zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Jadi pada ketika itu, bapa-bapa saudara Nabi ini mereka ada peranan masing-masing. Ini sejarah sedikit. Kita ambil sejarah sedikit, sirah. Jadi kenapa mereka ada pada pemerintahan? Sebab Quraisy, pemimpin pada ketika itu yang diwarisi oleh Abdul Muttalib, yang mana daripada jalur Qusay itu, datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, dia punya moyang tu, Qusay itu adalah orang yang merampas balik kota Mekah daripada dikuasai oleh orang-orang pada ketika itu tak ingat. Dia ada satu bangsa, Arab juga. Jadi mereka menguasai semula. Jadi sehingga itu bermulalah pemerintahan Quraisy, sehinggalah Abdul Muttalib. Selepas Abdul Muttalib sepatutnya siapa? Dapat kat Muhammad bin Abdullah. Tetapi ayah dia dah meninggal. Ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, dapat dekat. Lepas meninggal Abdul Muttalib, dapat kat Amr bin Hisham, bapa saudara dia Abu Jahal. Jadi ini silsilah dia. Nak ceritakan siapa Ibnu Abbas ini? Ibnu Abbas adalah anak pakcik dia, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ini dia lahir ketika mana waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Kalau kita lihat, iaitu dia lahir sebelum peristiwa hijrah. Maksudnya dia lahir pada tahun ke-10 kerasulan. 10 kerasulan. Sebab 13 kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Kenapa kita nak cerita tentang Ibnu Abbas? Sebab Ibnu Abbas ni setelah dia lahir, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi iaitu tahnik di mulut. Di antara yang mula-mula dapat sentuhan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah Ibnu Abbas, sepupu Nabi. Dan dia dia memang mewarisi Islam lah. Bila dia lahir, pakcik dia dah masuk Islam dan sebagainya. Kemudian suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan dia. Antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersebut, "Ya Allah,
berikanlah dia hikmah, ajarkanlah dia hikmah, sehinggalah ada satu peristiwa besar setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah melalui beberapa fasal khalifah. Khalifah Abu Bakar dah selesai, Khalifah Umar dah selesai, Khalifah Osman dah selesai, masuk Khalifah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Waktu berlaku ini antara menjadi perunding, sebab dia ada peristiwa besar. Peristiwa besar antara orang Islam pada ketika itu, mereka berperang Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Ini ada peristiwa. Di antara peristiwa ini, apa-apa pun kita kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tak boleh kita mengambil sikap menyalahkan Muawiyah, tak boleh kita mengambil sikap menyalahkan Sayyidina Ali. Dia ada proses, ada kejadian dia, ada al-aqwan dia kat situ. Kenapa berlaku? Ada sebab musabab dia. Antaranya menuntut hak kematian Sayyidina Uthman. Ada sebab Muawiyah tekanlah sekali, turunlah. Bagilah, adalah proses waktu tu Sayyidina Ali ada bagi kepada anak, dan waktu itulah berterusan Muawiyah ambil dan terus sampai Yazid dan sebagainya. Berlakulah keturunan, mewarisi keturunan, bukan lagi khalifah. Itu mewarisi kepimpinan keturunan Jalul. Baik. Jadi pada malam ini yang diceritakan ini, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, suatu hari dia berkata, maukah engkau ku perlihatkan wanita syurga? Lalu Atta' tadi, Ibn Abbas bagi tahu kat dia, wahai Atta', nak takkah kamu aku tunjuk engkau wanita syurga? Yang mana syurga, kenapa disebut syurga? Disebabkan hadis ini. Lalu Atta' pun berjawab, aku nak lihat siapa wanita syurga. Lalu Abbas meriwayatkan, ada seorang wanita yang berkulit hitam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab sabar. Ada hadis ini. Baik. Dan dia berkata, perempuan tu berkata, ya Rasulullah, aku memiliki penyakit sawan. Maksudnya sering diserang histeria ataupun meracau. Apa lagi? Tiba-tiba kena rasuk, lepaskan aku. Waktu maghrib masuk. Hari ini zaman sekarang moden. Orang melalui TikTok, subhanallah. Siapa pernah lihat? Duduk tengah live, tiba-tiba dia baca ruqyah, kawan ni meracau. Tak tahulah itu satu konten ke apa, wallahu alam. Tetapi hakikatnya perkara ni wujud. Kalau dia nak jadikan satu konten, boleh jadi. Kalaulah benda tu berlaku sekalipun, ya memang benda tu berlaku. Ada gangguan di mana sebahagian itu Allah Subhanahu wa taala izinkan perkara tu berlaku. Jadi wanita ini datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, aku memiliki penyakit sawan. Aku memiliki penyakit gila. Masuk ofis tiba-tiba meracau. Ni pesepa ni tak dapat sepana. Dia meracau. Ada. Meracau. Kira buka contoh. Dia meracau. Sebab dia hari-hari hidup main benda tu, dia meracau. Kemudian, dan apabila aku diserang, apabila aku diserang penyakit tu, maka aurat aku terbuka, kata wanita tersebut. Lalu kata wanita tu, wahai Rasulullah, doakanlah kepada aku. Doakanlah, mintalah kepada Allah agar Allah ambil, Allah angkat penyakit aku ni. Dia minta. Hadis ini kalau kita lihat, dia akan mukhalafah dengan hadis yang mula-mula kita mengaji dulu. Iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawatlah kalian dengan apa jua penyakit, dengan ubat. Yang mana penyakit itu tidak ada unsur-unsur yang haram. Dan Nabi kata, rawatlah kalian. Nabi arahkan untuk kita merawat. Kalau demam, ada rawatan. Kalau kita lihat wanita ini, dia pergi mengadu Nabi SAW dan doa salah satu sebab merawat. Dalam bab ini kita akan lihat dua faktor nanti, insyaAllah. Kemudian dia pun jumpa Nabi, ya Rasulullah, doakanlah aku wahai Rasulullah agar Allah angkat penyakit aku, Allah hilangkan penyakit sawan aku. Lalu Nabi SAW bersabda, kalaulah engkau sabar, engkau akan masuk syurga. Nabi bagi tahu kat dia.
Tapi ini disingkatkan. Dalam hadis yang panjang, Nabi bertanya, engkau untuk nak pilih syurga ataupun nak hilang penyakit? Lalu wanita ni bijak. Dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kalau macam tu doakanlah aku supaya Allah Subhanahu taala kurniakan aku syurga. Sebab apa syurga? Sebab kalau dia bersabar maka engkau akan masuk syurga. Itu key. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi motivasi kat dia. Kalau engkau sabar dengan penyakit ini, maka engkau akan dikurniakan syurga. Kemudian, tetapi kalaulah engkau mau, Nabi tawar kat dia, kalau engkau sabar, masuk syurga. Tetapi kalau engkau mahu, aku akan mendoakanmu sehingga sembuh. Maksudnya, Nabi akan mendoakan wanita tersebut sehinggalah Allah mengangkat penyakit itu daripada wanita tersebut. Lalu wanita tu kata, kalau macam tu ya Rasulullah, aku nak syurga. Sebab Nabi bagi jaminan, engkau hanya perlu sabar saja dengan penyakit. Kemudian, kalau macam tu, dia bijak perempuan ni. Ni perempuan ni bijak. Okey ya Rasulullah, kalau macam tu aku pilih syurga. Namun, aku nak doa juga. Doa apa? Dia kata, ya Rasulullah, doakan aku ketika penyakit sawan menyerang aku, maka aurat aku tertutup. Sebab dia tak dapat mengatasi, dia tak dapat menguasai diri dia apabila penyakit sawan itu kena pada diri dia. Dan hari ini kalau kita lihat, antara banyak penyakit saraf ataupun yang berkaitan dengan minda ni adalah kebanyakan dia daripada perempuan. Laki jarang kena rasuk. Ada guru saya, dia kata apa? Kalaulah orang lelaki kena rasuk ataupun perempuan kena rasuk, ambil minyak habatus sauda. Ni betul ni. Buat. Kalau boleh ambil habatus sauda yang dia punya grade dia grading untuk perubatan. Habatus sauda dia ada banyak jenis. Durian pun beza-beza, grade A, grade B, grade C. Yang elok sikit, yang besar-besar tu, tu elok. Tapi bukanlah kita katakan fizikal, tetapi dia ada grade dia. Dalam perubatan dia ada grading dia. Ambil yang bertaraf perubat, ambil habatus sauda tu, titiskan dalam mata dia. InsyaAllah. Jangan rasa takut. Antara pintu-pintu perubatan ada 7 pintu. Yang pertama mulut, yang kedua hidung, yang ketiga mata, yang keempat telinga, yang kelima pusat, yang keenam belakang, yang ketujuh depan. Semua ada laluan. Tak ada masalah. Faham tak? Depan, ubul dan dubur juga salah satu pintu untuk memasuki ubat. Ubat buntut. Pernah dengar ubat buntut? Itu salah satu. Telinga, hidung dan sebagainya. Itu 7. 7 dalam bab perubatan. Baik. Jadi kalau kita lihat hadis ini nak menunjukkan bahawa yang pertama, memang berlaku penyakit sawan ataupun saraf itu dua keadaan. Yang pertama memang diganggu, yang kedua saraf. Kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, penyakit sawan ini ada 2 jenis. Yang pertama, ada kerasukan, kemasukan roh yang tak baik. Kalau kita sebut roh ni tuan-tuan, cuba kita lihat, renung diri kita. Roh ni ada jangka hayat tak? Jasad ada jangka hayat. Saat kita sebelum ditiupkan roh dah sedia dah. Tapi bila kita ditiupkan roh, sifat roh itu Allah ketakkan dia pada satu jasad, pada satu tubuh. Dan jasad ini wujud disebabkan keberadaan silah mak ayah kita. Datangnya kita, jasad kita ini dari pertempuran ibu dan ayah. Maka lahirlah kita anggota-anggota yang sempurna dalam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia ditiupkan roh. Jadi roh ni ada tarikh hayat tak? Renung balik ni, sembang rumah, tanya, yang nak buat teka-teki, roh ada jangka hayat tak? Termenunglah dua-dua orang atas katil lagi. Fikir banyak. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ketika orang Yahudi bertanya tentang roh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anir ruh
Wahai Muhammad, engkau ditanya tentang roh. Qulir ruhi amri min rabbik. Katakanlah, roh itu urusan daripada Tuhanmu. Wa ma ataitum illa qalila. Tidak aku datangkan berita roh, tidak aku ceritakan kalian tentang roh, tidak aku maklumkan ilmu roh ini kecuali sedikit saja. Jadi malam ni kita kena terima, roh kita lah ni kita sedang memberi roh kita makan. Kalau tak percaya, kadang-kadang roh kita ini pun perlukan makanan. Cuba sehari kita lewat solat lewat. Kita lewat solat, kita tak zikir, tak baca Quran. Ada dah hari tu jadi macam hewaya sikit? Ada tak kena? Pasal apa ni? Sebab roh itu memberontak. Makanan dia tidak ada. Yang kita makan nasi goreng saja. Hari ini kita sedang menghidangkan roh. Apa tandanya? Kita mengingatkan roh itu tentang Tuhan dia. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Jadi hari ini kita nak kembali pada Allah waktu kita mati ke waktu kita hidup? Pilihan di tangan kita. Daripada kita menanti kematian, lebih baik kita kembali saat kita hidup. Kembali macam mana yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Baik. Jadi dalam cerita perempuan ini, dia dapat satu berita yang baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat tawaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi, kalaulah diceritakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah ini, ada dua jenis yang disebutkan tadi. Yang pertama, pengaruh jahat yang merosak, dan juga kerana unsur yang merosak dalam tubuh. Maksudnya ada dua. Yang pertama berkaitan dengan rohani. Yang kedua berkaitan dengan unsur badan, saraf. Kadang-kadang saraf dia ni ada problem, ada pecah ke, pembuluh darah dan sebagainya. Maka itu juga keadaan-keadaan yang menyebabkan seseorang itu akal dia ini terbantut. Bila berlaku situasi macam ni, maka adalah kekangan, ataupun kita namakan sebagai adalah perkara-perkara syar'i yang terbina kepada dia. Kalau orang asal dia elok, duduk tiba-tiba dia ngelepar, masuk solat isyak tak sedar diri sampai subuh, macam mana keadaan dia? Dia kena solat tak? Tak. Sebab ketika itu dia ghairul ma'qul, dah tak ada akal lah. Benda ni berlaku. Ada manusia, dia orang kata, istilah dia kita sebut gila isim. Pernah dengar gila isim? Selalu yang jadi gila isim ni dia dapat ilmu, dia beramal tak habis. Ini silap dia. Dan tujuan dia nak dapat benda tu sebab dia nak dapat faedah daripada apa yang dia hajati. Bukan dia nak dekatkan diri dengan Allah sangat pun. Tapi dia dengar, kalau kau nak jadi kebal, kau buat macam ni. Dia pun dapatlah guru yang macam sekian. Dia dapatlah pergi bertapa kat Gunung Jerai sebagai contoh. Berzikir. Kalau siapa nak tepuk belakang, jangan layan. Ikut ya. Contoh. Ni contoh lah. Dulu kalau zaman dulu adalah seni silat mempertahankan diri ini dari sudut kita katakan sebagai pernah dengar silat apa yang rohani ni. Abjad lah. Kalau pergi tolak sana tungging, tahan macam ni terbalik. Benda-benda ni kalau kita lihat, dia ada unsur-unsur, wallahu alam. Kita fikir sendirilah. Unsur-unsur apa yang bersama. Unsur apa yang bersama. Kalaulah benda tu realiti hari ini boleh ubah, biarlah mereka-mereka ini menjadi orang ke depan sekali untuk dihantar kepada tu sahabat kita yang kena hentam. Dekat mana tu? Sebelah dengan Lubnan. Hantar mereka. Tapi sekarang ni tak dibuka lagi. Siapa yang ada silat tolong pergi hantar. Tak ada. Seorang pun tak boleh hantar peluru pergi sana dari jarak jauh. Tak ada. Tapi yang kita ada, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di sini disebabkan ada gangguan-gangguan daripada roh yang jahat. Antara kita sebutkan di sini adalah gangguan iblis. Iblis tak nampak. Dia datang dalam bentuk jiwa, dia datang dalam bentuk prasangka. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, seperti mana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah,
wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Orang yang beriman kepada Allah, percaya dan yakin kepada Allah, percaya dan yakin kepada malaikat, percaya dan yakin kepada kitab, percaya dan yakin kepada rasul-rasul, percaya dan yakin akan kebangkitan, percaya dan yakin tentang qada dan qadar. Apa itu qada? Apa itu qadar? Qada itu ketetapan. Yang dijanjikan kebangkitan itu qadarnya pada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu orang beriman. Apabila dia beriman, Allah berfirman kepada mereka, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu Islam secara menyeluruh. Serah diri. Serah diri. Itu yang Allah perintahkan kepada orang beriman. Jadi dalam keadaan macam ni, ada jiwa-jiwa mereka yang lemah iman, maka mereka mengikuti langkah-langkah syaitan. Sebab itu Allah berfirman, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian secara menyeluruh. Sebab apa kena masuk menyeluruh? Kalau kita tak masuk 100%, berarti kalau kita masuk 50%, berarti 50% lagi kita mengikuti khutuwatis syayatin. Apa itu? Langkah-langkah syaitan. Dalam Islam, dalam hidup kita ada dua saja. Apa dia? Iaitu hak dan batil. Yang hak itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang batil itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah berfirman, masuklah 100% dalam Islam, menyerah diri kalian kepada Allah. Kalau kita kekalkan 50%, berarti 50% itu kita sedang meletakkan dalam diri kita ni dalam langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Sedangkan Allah berfirman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Antara langkah-langkah syaitan apa dia? Dia merasa baik daripada apa yang dia lakukan. Kalaulah kita lihat, auzubillahi minasyaitonirrajim, kalau tak silap, surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 20. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 22. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 22. Allah berfirman, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh zalimina lahum adzabun alim. Apa dia bercakap? Wa qala syaitan. Allah rakamkan perbualan syaitan kepada manusia di dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 22. Dan berkatalah syaitan, wa qala syaitan lamma qudiyal amr, setelah selesai perkara itu. Apa perkara itu? Manusia dah khalas. Apa maksud khalas? Kau dah mati, selesai urusan aku dengan kau. Sekarang ni waktu kau menerima hasil. Kalau banyak hasil kau buat, banyaklah tuaian. Kalau buruk hasil kau, hadaplah kau, kata iblis. Dan sesungguhnya innallaha wa'adakum wa'dal haqq, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kamu dengan janji yang benar. Antara janji-janji Allah, Allah tidak memungkiri janjinya. Yang pertama, Allah bagi tahu kepada kita bahawa dunia ini akan diperintah oleh orang-orang beriman. Tunggu saat ketikanya, tak lama dah. Ini janji Allah. Dan pada ketika itu, orang-orang yang tidak beriman, yang lemah iman mereka, terbeliak biji mata mereka, terkejut sebab datangnya kebangkitan itu dalam keadaan baghtah, terkejut. Ini satu janji Allah SWT. Yang kedua, Allah bersama orang-orang yang sabar, dan Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada aku sediakan jalan keluar untuknya. Hari ini, percaya atau tidak, semua manusia berusaha
mencari jalan keluar dalam kehidupan yang sedang dia alami. Sedangkan dia tidak berusaha untuk jadi hamba yang bertakwa. Apa maksud takwa? Apa maksud takwa? Orang asal perkataan dia, takwa itu adalah qawi, orang yang menguatkan diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian syaitan dia kata lagi, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kalian dengan janji yang benar, dan aku telah menjanjikan kamu, lalu aku memungkiri janji-janjiku. Sebab tu dia sebut wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga janji dengan kalian. Antara janji syaitan apa? Kau tak payah solat lah. Kau tak payahlah buatnya ni, duduklah dulu. Itu dia janji dia lah. Dia nak bagi kita percaya. Antaranya dia akan bagi kita jangan bersedekah, nanti kau miskin. Itu betul lah janji dia. Kau sedekah kau miskin, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kalau engkau bersedekah, Allah nak beri yang lebih baik untuk diri kamu. Kemudian kata dia lagi, wa ma kana li alaikum min sultan, dan tiadalah bagiku sebarang alasan dan kuasa untuk aku mempengaruhi kamu selain daripada aku hanya mengajak kamu lalu kamu terburu-buru menurut ajakanku itu. Maka janganlah engkau salahkan aku, tetapi salahkan dirimu. Syaitan gelak aja kat kita. Hang jangan salahkan aku, hang salah diri hang sendiri. Aku, kata syaitan, aku tak mampu pun menguasai diri hang. Tangan yang kau buat ni aku tak gerakkan pun. Aku hanya bisik. Kau ikut, jalan. Kau tak ikut, kau selamat. Sebab tu kalau kita lihat apa kekuatan berta'awuz dengan basmalah. Ta'awuz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab tu antara yang disarankan, yang disebut, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Apabila datang bisikan-bisikan yang jahat, maka hendaklah kalian memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi Allah berfirman, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Waktu duk bertempur ni, contohlah bergaduh suami isteri ke, bergaduh dengan bos ke, bergaduh dengan kereta parking, marah ni membuak-buak, maka pada ketika itu bacalah Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wahai Allah, aku berlindung denganmu daripada bisikan jahat daripada syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun, dan aku berlindung akan kehadiran syaitan. Dia boleh main. Dia main nak nyucuk kita. Dia datang perasaan buruk sangka pun dia datang dalam bentuk marah pun dia, tapi dia takkan buat main. Kau sabar, kau sabar. Tak ada syaitan yang dalam keadaan macam tu, tak ada. Kalau ada syaitan macam tu, bukan syaitan, itulah bisikan iman. Sabar, sabar. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab sabar juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersebut a'jaban lil muslim ataupun a'jaban lil mu'min. Sangat menakjubkan bagi orang beriman, bagi orang Islam apabila ketika mana kata Nabi, iaitu apabila dia diuji maka dia sabar, dan apabila dikurniakan nikmat dia bersyukur. Ini sifat orang mukmin, dia tak mengeluh. Tapi hari ni kita banyak mengeluh tak tuan-tuan? Mengeluh, balik kerja sikit mengeluh, aduh besok bang, aduh tu tak boleh, kena buang. Bukan kata saja-saja ni, memang tak boleh mengeluh. Orang beriman tidak boleh ada sikap mengeluh. Aduh isteri aku itu banyak orang lelaki mengeluh. Abang aku ni macam-macam mengeluh dengan masalah anak dan sebagainya. Jangan mengeluh. Orang beriman tidak boleh mengeluh. Kalau diberi ujian, sabar, redha. Sebab itu Allah dah tetapkan sudah atas kejadian kita sebagai hamba. Kita ni hamba. Hamba ni apa maksud dia? Abdun. Hamba. Tahu tak hamba? Manusia ni kalau kita lihat dalam kitab fiqh, dia adalah haiwan. Apa beza haiwan manusia dengan harimau?
Beza dia, manusia ni haiwan natiq, haiwan yang boleh berkata-kata. Harimau boleh berkata juga, tapi kata cara dia tak boleh berfikir dengan bagaimana fikirnya manusia. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadza jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Kalaulah kami turunkan Al-Quran itu ke atas sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, kalian akan menyaksikan bahawa betapa gerunnya bukit itu sehingga hancur berkecai. Tahu tak gunung? Gunung sifatnya apa? Sifat gunung apa? Besar, kukuh, kuat. Cuba kita lihat gunung, Al-Quran turun kat dia, Allah kata la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kamu akan lihat dia menunduk dan hancur disebabkan takut kepada Allah. Itu Allah bagi gambaran Al-Quran nak diturunkan kepada gunung. Tetapi hari ini Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada manusia. Baca surah Fatihah pun boleh bergerak kan? Boleh gurau. Tak faham. Sebab tak faham. Itu masalah kita. Tapi Al-Quran ini sebenarnya adalah petunjuk bagi orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambaran yang disebutkan itu adalah Allah datangkan perumpamaan kepada manusia. Itulah jiwa manusia. Keegoan kita, takabur kita, rasa diri kita ini rasa serba cukup. Betul tak? Apa bukti dia? Dalam surah Al-Alaq Allah sebut, kalla innal insana la yabqa. Bahkan manusia itu melampaui batas. Habis. Batasan-batasan ini dilanggar habis semua. Bab perubatan pun tak kisah. Kalau kata haram tak apa, lanjut B. Bab dalam dalam meniaga pun ada benda syubha, ada yang haram, hinjut B. Sebab apa? Dia tidak ada batasan. Mereka yang tidak ada batasan ini Allah sebut sebagai layaqqa, orang yang tidak ada batasan, ar-ra'ahu staghna, dan dia merasakan dia ini serba cukup. Itu yang disebut cukup. Baik, saya difahamkan tadi pengurusi minta seorang azan. Sementara tunggu, kemudian kita sambung sedikit dan mungkin dia nak buat ucapan. Boleh ada siapa azan? Kita tangguhkan dulu, insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita habiskan sedikit lagi. Baik, jadi kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, bagi mereka yang menghadapi penyakit sawan ini ataupun penyakit gangguan, perlu melihat pada dua aspek. Yang pertama iaitu sekiranya dia mengalami gangguan, melihat kepada track record dia, dia ada kisah-kisah dia. Yang kedua, kalau dia ada sakit saraf pada bahagian kepala. Baik, jadi kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah lagi, bagaimana cara merawatnya adalah yang pertama melibatkan dua aspek, iaitu individu pesakit itu sendiri. Yang kedua adalah para perawat. Dan apabila kita lihat pada individu yang sakit, ada juga syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama syarat dia itu adalah rawatan yang digunakan oleh pesakit tersebut haruslah tepat dan dalam keadaan yang baik. Sebagai contoh, hari ini bagi orang yang ada penyakit saraf, ada ubat kita katakan ubat yang boleh, tak kisah, gunalah selagi mana boleh. Sama ada kita nak ambil yang herba 100% ke, ataupun kita nak ambil apa jua ke, ataupun kita nak ambil ubat-ubat yang sekarang di farmasi, tak ada masalah. Selagi mana kalau kita tahu kondisi barang tersebut dalam keadaan yang jelas, ambillah sebagai rawatan, tak salah. Dan perlulah bersesuaian dengan kadar badan yang boleh diterima. Dan yang kedua, iaitu sebagai perawat itu juga dia harus menggunakan rawatan yang tepat. Sebab kalaulah dua keadaan ini tak dirawat dengan betul, maka tidak akan memberi kesan yang cukup baik kepada pesakit. Sebagai contoh, kalaulah pesakit itu datang kepada kita, dia ada sakit, sebagai contoh kita namakan sebagai kencing manis. Tahu kencing manis? Kencing manis bunyinya macam indah, tapi parah. Bunyi lembut, kencing manis. Sebenarnya sistem badan dia, insulin dah problem. Insulin dia dah, badan dia dah tak boleh generate insulin. Insulin inilah yang menjaga tubuh badan kita. Insulin ni daripada mana? Pankreas. Sebab itu bagi mereka yang ada penyakit kencing manis, dia kena cucuk bahagian pankreas tu, nak bagi support pankreas dia menghasilkan. Tapi sebenarnya dia ambil outside punya insulin tu. Sebab pankreas dia tak mampu nak buat menghasilkan insulin. Jadi kalaulah kita lihat perkara tersebut, maka kita kena tahu rawatan. Jangan ikut dan je. Kita nak merawat, ikut dan. Kita tak lihat kepada salah silah ataupun sejarah pesakit tersebut, keluarga dia ada tak penyakit kencing manis dan sebagainya. Ada sikap-sikap yang perlu. Baik. Yang kedua, dalam hadis Nabi SAW ini bagi mereka yang berhadapan dengan penyakit saraf tadi yang ada unsur roh ataupun gangguan. Dalam satu hadis Nabi SAW, bila mana Nabi membaca doa, lalu Nabi bersabda, "Ukhruj ya aduwallah, ana Rasulullah." Tapi hari ini kalau perawat selalunya dia akan tepuk bahagian bahu, dia akan sebut "Ukhruj ya aduwallah." Itu saja. Jangan sebut pula "ana Rasulullah." Tak boleh, tak betul. Cari doa, ini doa. Ini doa. Dia pun baru dapat ilmu bahasa Arab, tak berapa nak faham. Dia pun baca "Ukhruj ya aduwallah, ana Rasulullah." Tak dia jawab balik, "Anta Rasulullah? Man Rasulullah?" Dah unggah kita. Ana Rasulullah bermaksud aku pesuruh Allah. Ini hadis ini potongan dia "Ukhruj ya aduwallah, ana Rasulullah." Hadis ini diucapkan oleh baginda Nabi SAW ketika mana Nabi mengubati sahabat yang minta untuk diubati. Janganlah kita ambil mata ni hampirkan semua, tak betul. Cukup "Ukhruj ya aduwallah." Kebiasaan kalau kita ada guru, dia dah faham dah. Dia takkan sebut "ana Rasulullah", tak sebut. Dan juga kata anak murid kepada
Ibn Taymiyah Al-Jauziyah, kata anak murid kepada Ibn Taymiyah, iaitu ada satu ketika bila mereka ini diganggu dengan gangguan ruh, ataupun kita katakan gangguan yang tidak baik, lalu dia akan sebut kepada pesakit itu, keluarlah, jasad ini tidak halal bagimu. Kemudian maka si sakit tadi pun sedar. Ini kisah Ibn Taymiyah. Kemudian dia berkata kepada Ibn Taymiyah ataupun orang sekeliling itu, dia kata, bagaimana aku boleh duduk dalam keadaan sedemikian, sedangkan ketika tadi aku tidak duduk di sini. Dan dia berkata, kenapa wajah aku seakan-akan menangis sedangkan aku tidak menangis? Inilah yang digambarkan bahawa ada ketika mana mereka ini diuji dengan pesakit gangguan, sebenarnya mereka tidak menyedari. Sebab itu hukum taklifi tak terlaksana bagi orang yang terangkat akal dia. Contoh, dia ni ada gila. Dia antara gila dia ni bukan gila yang kekal, gila yang datang secara tiba-tiba, sehari dia mai balik, sehari dia hilang. Kalau kita tahu dah sifat dia, walaupun bacaan dia sedap, dia hafal Al-Quran, jangan duk ditolak dia jadi imam. Jangan. Tak boleh. Kena dia jadi imam sawan, habis. Tak boleh. Dan kita tahu kondisi dia, sebab tak terangkat. Kalau kita dah tahu dia kondisi macam tu, ada. Sebab tu kalau kita tengok fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Zul, pada ketika itu dibincangkan bagaimana keadaan orang yang ada sakit sawan yang sekejap datang, sekejap tak datang. Ada perkara-perkara yang dia tak boleh diutamakan. Sebab yang melibatkan, contoh, kalau dia nak angkat nikah orang, waktu dia angkat nikah tu akal dia terangkat sekali. Bukan dia nak angkat nikah dia, sekali-kali dia terangkat, tak boleh, tak sah. Sebab yang nak angkat nikah tu mestilah orang yang akalnya waras. Akalnya waras. Orang yang tak waras, hukum taklifi tidak terlaksana ke atas dia, terhenti. Antara kata Nabi SAW, terangkatnya pena kepada anak Adam ini 3 keadaan. Yang pertama, ketika mana dia tidur sampailah dia terjaga. Kedua, dia pengsan. Yang ketiga, saya tak ingat. Tidur itu maksudnya dalam keadaan kita tak sedar. Gila pun terangkatlah. Contoh dia angkat puasa, contoh Ramadan nak sampai dah ni, dia niat puasa subuh, tak pala dia niat, sampai masuk zuhur dia sakit tu datang, maka pada ketika itu tak sah puasa dia. Walaupun dia sambung ke, memang tak sah, dia kena ganti balik. Itu keadaan dia lah, keadaan bagi orang-orang yang ada penyakit tersebut. Sebab itu orang gila ni hukum taklifi tidak difardukan ke atas dia. Tidak jenuh dia nak qada. Solat fardu jenuh nak qada. Kalau yang badan gila abadan ni adalah. Jadi kita kena faham bahawa sebahagian mereka ini diuji dengan penyakit ini, maka Nabi SAW memberi gambaran dan juga suasana yang baik. Mereka yang diuji dengan penyakit ini, dan sekiranya mereka bersabar, Allah janjikan syurga buat mereka. Seperti mana wanita ini datang kepada Nabi SAW dan dia minta untuk Nabi doakan supaya Allah angkat penyakit itu. Lalu Nabi tawarkan kepada dia, engkau pilih untuk dihilangkan penyakit atau engkau pilih syurga? Lalu wanita tersebut memilih syurga dan minta doa kepada Allah, minta doa kepada Nabi, wahai Nabi, doalah supaya ketika penyakit itu datang kepada aku, aurat-aurat aku tidak terbuka. Sebab ada wanita yang sakit, kebiasaan dia sakit lepas bersalin, beringat para suami, beringat sangat. Orang perempuan ni otak dia ni lain sikit. Dia punya rakaman tu lebih hebat daripada CCTV. CCTV kalau hilang tak boleh detect, dia orang boleh detect balik. Saat ketika mana pakaian apa, waktu tu buat apa, dia boleh tahu. Tak percaya, cuba buat. Lepas 10 tahun tanya balik, saya ingat abang buat apa. Kalau yang rekod tu, kalau terpadam habis lah, tak boleh cari dah. Tapi wanita ni kecuali dia tak ada pun tak ada lah. Tapi selagi dia ada, dia boleh ingat balik.
Ini wanita. Sebab itu kalau dia terkena penyakit, kalau kita katakan penyakit apa, wanita selepas bersalin ni meroyan. Sebab tu jangan pelik kalau dia balik-balik kampung ada wanita tu jalan seorang-seorang, pakai baju tak betul, terbuka sana terbuka sini. Kalau orang beriman dia akan tutup lah, bawa balik lah. Kesian sebab dia tak sedar. Macam inilah gambaran yang nak diberikan oleh Allah, oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam bab penyakit sawan. Baik. Jadi sekadar itu saja untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan dan juga pengampunan kepada kita. Mudah-mudahan sekiranya kita diuji dengan penyakit, maka bersabarlah atas ujian tersebut. Salah satunya, siapa yang ada ujian tersebut yang mirip dengan penyakit tadi, maka gembiralah buat dia kalau dia bersabar. Kalau dia nak minta ampun, nak minta Allah hilangkan pun boleh. Tetapi jika dia bersabar, maka kata Nabi SAW, mereka ini dikurniakan syurga buat para pesakit yang ada gangguan mental. Ada gangguan mental. Itu nak buat macam mana? Dah kejadian dia, akuan mereka macam tu, maka Allah telah tetapkan bahagian mereka masing-masing. Jadi kita yang sihat ni jangan pergi buat mental pula. Jangan buat kata atas jalan raya maki hamun orang, hon orang ikut suka, lewat sikit hon tang orang lelaki kan, terutamanya tak bagi signal tendang motosikal orang dan sebagainya. Sabar, antara kesabaran yang boleh dipraktikkan di atas jalan raya. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada diri saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Maidah. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah atas apa yang disampaikan oleh